dan masukkan juga Kementerian Kewangan yang memberikan wang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bandar Kuching. Ketua atas kesempatan untuk berbahas untuk orang undang-undang langkah sementara bagi pembiayaan penyakit COVID-20. Kita tahu bahawa pandemik ini telah mendatangkan kesan yang signifikan ke atas sistem kesihatan, ekonomi, kewangan, malah politik negara kita. Bagi saya, COVID-19 ini adalah satu stress test dengan izin kepada sistem di negara kita dan telah mendedahkan jurang ataupun kelemahan sistemik yang harus diatasi, terutamanya dari segi sistem kesihatan dan juga rangkaian keselamatan sosial di negara kita. Isu ini haruslah ditangani dan diatasi secara holistik kerana kita tahu bahawa COVID-19 bukan satu pandemik yang pertama yang telah melanda negara kita dan bukan pandemik yang terakhir yang akan melanda negara kita. Oleh itu, kita kena melakukan pembaharuan reformasi dalam sistem yang sedia ada, terutamanya supaya rang undang-undang langkah sementara seperti ini untuk pandemik pada masa hadapan tidak reaktif ataupun firefight sahaja dengan izin, tetapi proaktif, lebih lestari dalam jangka masa yang panjang. Izinkan saya cadangkan kepada Kementerian Kewangan untuk melihat keperluan dan untuk ada political will untuk menyediakan peruntukan khas bersama Kementerian Kesihatan dan semua kementerian lain yang berkenaan untuk menubuhkan satu health reform commission untuk menyediakan satu plan atau roadmap jangka masa panjang, contohnya 10 tahun, tentang reform kesihatan yang sangat diperlukan oleh negara kita. Ini penting untuk membentuk satu sistem kesihatan utuh, kukuh dan holistik yang dapat menampung tekanan yang dibawa oleh satu pandemik atau kesan mungkin disebabkan populasi kita yang semakin tua atau the silver tsunami dengan izin. Komisi ini berperanan sebagai satu kenderaan yang tetap, yang konsisten untuk jangka masa yang panjang untuk merangka reformasi yang diperlukan, terutamanya dari segi pembiayaan kesihatan, tenaga kerja, infrastruktur dan lain-lain. Ia haruslah dianggotai oleh Menteri Kesihatan, Ketua Pengarah, teknokrat, pakar-pakar bidang dan juga mungkin bekas Ketua Pengarah Kesihatan dan lain-lain yang berkenaan untuk merangka hala tuju reformasi jangka masa panjang sistem kesihatan kita dan juga ekosistem kesihatan kita. Isu yang kita hadapi sekarang adalah reformasi atau pembaruan yang biasa dibawa berpunca dari kepimpinan politik atau Menteri Kesihatan pada masa itu. Dan isunya kepimpinan tersebut tidak tetap, bertukar-tukar. Maka kebanyakan masa fokus adalah untuk jangka masa pendek 5 tahun di mana kadangkala ada kepentingan politik sesuatu individu tersebut. Sejak 1955 kita ada 22 menteri kesihatan dan secara puratanya mereka bertukar setiap 3 tahun. Setiap daripada mereka membawa ideologi, idea tersendiri, malah ada yang membatalkan reform atau pembaharuan yang dibuat oleh menteri yang sebelumnya. Malah KP bertukar-tukar dan kadang-kadang ini mengganggu reform yang ingin dibuat terutamanya untuk long term lah. Jadi kebaikan kenderaan atau komisi ini ia adalah satu badan yang tetap dan menerima mandat untuk roadmap atau jangka masa panjang untuk mengurangkan risiko reformasi yang dibawa oleh politik yang berubah-ubah. Reform yang berlandaskan politik persendirian, pergolakan kuasa yang kebanyakan masa fokus tentang keperluan mangsa pendek. Kerana ia dianggotai oleh teknokrat dan bukan ahli politik, perbincangan adalah lebih tertumpu kepada reform dan lebih mementingkan kepentingan negara untuk jangka masa panjang. Dan selepas menyiapkan laporan tersebut, komisi ini bukan saja untuk akan melaporkan kepada kementerian tetapi juga kena melaporkan kepada parlimen. Selepas ia diluluskan, komisi itu dapat memainkan satu peranan untuk memantau reform yang diketengahkan tersebut. Mereka juga dapat memainkan peranan sebagai regulator supaya KKM dapat menumpukan fokus dan peranan mereka sebagai service provider dan purchaser, di mana sebelum ini KKM memainkan semua peranan sebagai regulator, service provider dan juga purchaser, dan bagi saya itu tidak efisien. Tuan Yang di-Pertua, pandemik COVID ini menunjukkan kepentingan kita mengukuhkan sistem kesihatan kita dan ia tidak tertumpu hanya kepada Kementerian Kesihatan tetapi political will dari Kementerian Kewangan dan kementerian yang berkenaan. Kita tahu dari segi kesihatan, polisi haruslah berpandukan jangka masa panjang, tidak haruslah berubah-ubah mengikut kesukaan ahli politik tersebut.
jika langkah ini dibuat dengan betul, long term, it will be more economically viable dengan izin, sustainable for the country kerana perbelanjaan adalah terlebih tersusun, targeted dan benar-benar menangani isu yang ada supaya tidak menjadi satu beban ekonomi yang berlebihan kepada negara apabila kita dilanda satu pandemik sekali lagi. Tuan Yang Pertua, poin yang terakhir, saya ingin membangkitkan isu tentang lawan khas untuk finance kita. Saya masih menerima aduan bahawa ada yang menerima kelewatan lawan tersebut. Saya tidak mahu menghuraikan panjang isu tersebut, tetapi saya harap Kementerian Kewangan akan mengambil maklum isu tersebut dan memastikan mereka mendapat pada masa yang sepatutnya. Saya juga menggesa kerajaan untuk mempertimbangkan memberikan bonus khas, bukan saja allowance, untuk menghargai pengumadan finance kita semasa menghadapi pandemik ini. Satu lagi, tadi Menteri Adam berkata kita telah menyertai program vaksin COVAX. Saya ingin meminta satu penjelasan, mungkin dari kementerian lain boleh penjelasan dari jawapan bertulis, tetapi ada laporan Reuters yang menyatakan bahawa dengan izin COVAX scheme risk failures, leaving poor countries with no vaccine until 2024. Jadi saya nak tanya, apakah update tentang berita tersebut, apakah kesan kepada negara kita dan what is our second plan for that? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Seterusnya Yang Berhormat Arau dan selepas Arau Yang Berhormat Subang.